Welcome to podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Cakap lah sikit. Welcome, aku tak tahu kenapa aku ada kat sini sebenarnya. Alright, dia duka citanya dimaklumkan bahawa Syafa dia ada food poisoning. Jadi dia tak dapat datang lah sebab hari ni pun kita ada guest yang luar daripada kebiasaan. Selalunya kita akan panggil geng-geng kita lah. Dan sebenarnya Syafiq pun dekat sini pun di atas kapasiti orang kata. Saya bekerja sebenarnya ini. Bekerja. Ni bekerja juga. Dia kerja juga, tapi patutnya kerja lain lah. Kerja lain. Tapi tak apa, sebelum tu kalau anda nak tengok podcast Tinker, boleh tengok di TV 8 pagi setiap hari Rabu secara digital di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Shock. Dan hari ni kita bawa kompetitor. Okay, baik, kau layan je lah Okay, aku layan je. Okay, sebelum ni kita pernah promote podcast ni dekat ni, tetapi tiba-tiba ramai DM. Tak ada ramai, ada beberapa orang DM. Dia bash lah, rasanya peminat podcast ni lah. Sebab kita macam menganjing tiba tu. Sebab apa macam dia orang bash lah? Sebab aku cakap Apa sebenarnya kau buat apa? Aku buat macam ni lah sebab podcast tu Tiba. Okay. Nama dia Tiba. Okay. So aku tak tahu pun sejarah Tiba ni. Rupanya Okay. Tiba tu akronim. Ada T tu bermaksud tenor. Macam tu lah. Something lah. Teknologi kot. Okay. Aku cakap lah Tiba. Oh, okay. Yelah, macam orang biasa Tiba. Kan macam video-video lawak kan. So kita cakap lah Tiba. So kalau dengar lah sebab dia macam KS. So kita kena kecam. Oh, bitter lah. Sebenarnya. Aku silap. Sebenarnya kau memang ada motif ke tak? Tak. Sebab aku nak macam wordplay Tiba tu. Aku macam kenapa okay. Tiba? Aku rasa Tiba sebab kadang-kadang bila buat punchline kan mesti ada hujung tu Tiba. Okay, faham. Okay, kita nak masa lah. Untuk mengelakkan kena kecam lagi, kita bersama dengan salah seorang orang kata panelis lah. Panelis dalam podcast Tiba. Kita bersama dengan Luqman. Host lah, bukan panelis ni formal sangat. Okay lah, mana tahu sebab kau politician kan. Tapi tak ada mana. Tapi terima kasih ajak. Aku tak tahu pun kau cakap kau apa bahan Tiba. Dia tak bahan. Aku baru first time. Orang balik macam ni. Orang salah faham kot. Dia kan bahan. Kalau Aku baru tahu sekarang siut. tengok balik, sebab kita macam wordplay Tiba tu. Sebab kita boleh borak-borak. Kita akan out of context tau. Tiba-tiba boleh borak. Kau tahu Tiba ni perkataan selalunya orang guna lepas guna punchline. Nak bagi punchline sampai. Tiba. Macam bawa punchline Tiba. Bagi macam power sikit lah punchline tu. Dia selalu ramai orang tanya aku kenapa Tiba. Aku pun macam susah sikit nak jawab tau. Sebab awal-awal tu dia memang betul kau cakap ada akronim. Akronim dia aku pun tak ingat dah. Teknologi, inovasi, bisnes, ekonomi, revolusi. Kelas kan. All out lah. Memang kompak lah. So the idea awal-awal tu adalah kita nak cakap pasal semua benda tu lah. Lepas tu makin lama macam makin carried away je. So bila dah ada politician, bila dah ada macam-macam, tak adalah macam hard teknologi bisnes sangat. Tapi kita adalah touch juga sikit-sikit. Tapi nama Tiba terlalu lekat, Tiba je lah kan? Kita nak bagi style lah. Nak bagi style lah kononnya. Tiba. Nak Tiba. dapat budak-budak orang muda punya attention tu macam mana? Macam slang orang muda tapi macam dia ada maksud yang lebih mendalam. Kononnya lah. Tapi macam mana boleh terkeluar Tiba macam kita memang malas buat nama tau. Podcast ni pun podcast dengan Tinker campur je. T tu Tak, pinjam. kalau kau boleh bagi nama podcast kau punya apa? Aku tak reti. So aku cakap podcast apa lah? Podcast Tinker sebab T tu pinjam. Tinker. Okay, podcast Tinker. Senang, settle. Sekali kan rapatkan je. Rapatkan je. Tak, kau macam aku. Aku daripada dulu kalau dekat Awani pun nak fikir nama show ni, aku boleh buat semua benda boleh settle cepat tau. Tapi bila kata, kau fikir nama, sebulan aku tak boleh fikir nama. Betul. Kau nak tunggu ilham lah apa benda semua kan. Last kali apa pun tak. So Tiba ni actually salah seorang co-host Tiba, Yim yang suggest lah. Lepas tu dia kata, okay, kita boleh kata T ni stands for this, ni stands for this, blah blah blah. Macam okay, on lah, tak ada hal aku mana nak fikir lah. Betul. So itu je cerita dia. Dia tak ada cerita menarik pun sebenarnya. Betul lah sebab kadang-kadang cuma kalau macam KS dia menarik sebab dia keluar sekejap ataupun Nama kalau dia kan macam K kan. Khairi dan juga Syaril. Dia smart lah. Aku rasa Yalah, tim dia smart lah. Kita memang tak smart bab tu. Tapi kenapa tiba-tiba sebab dia pembaca berita Awani. Tiga-tiga kan kau Yim dengan Najib. Tiga-tiga tu memang muka Awani lah. Bila aku jumpa korang buat podcast, ialah aku memang follow dia lah, kawan lah sebab dia main bola sama-sama dengan Awani. Lama dah kau tak turun kan? Lagak kan? Jangan cerita sini. Itu internal. Bila dia post klip, aku tengoklah budak-budak ni dia buat podcast ke? Actually dia sebenarnya under Awani ke apa? Podcast ni sebenarnya. Itu soalan nak tanya. Ada Awani ke kurang suka sendiri ke macam mana? Kau punya soalan ni memang bahaya untuk aku kan. Tapi tak sebab aku okay, faham. Dia sebenarnya kita orang buat ni, kita memang bagi tahu kepada orang-orang di Awani lah. Dan so memang bila kita dah dapat blessing tu baru kita buat. So kita pun tak boleh nak memandai-mandai. Tapi the idea dia adalah first kita nak buat memang just for fun, passion semua, dan kita nak cuba buat benda yang kita tak pernah buat lagi, tak pernah try.
Aku, and in fact semua pun, Najib dengan Yim pun, dah dekat 10 tahun aku kat Awani. Najib dah berbelas tahun. So dah sampai tahap dah macam, okay lah, dekat Awani ni kita dah buat semua benda. So nak try something new. Tapi passion untuk cakap pasal current issue apa semua tu masih lagi ada. So kita fikirlah macam nak buat in a new way. Lepas tu nak mungkin penyampaian pun in a new way. So itulah lahirnya podcast Tiba. Tapi for now kita buat macam Tiba ni independent. Tapi dia adalah percubaan Awani juga untuk tap pada market baru. Macam Dedak Muda dengan podcast semua. Yelah sebab Dedak Muda sekarang mana untuk TV sangat. So dia macam ala-ala sub-brand lah. Sub-brand kepada Awani. So kiranya dia bukanlah orang kata projek luar lah. Dia tak attach Awani. Tapi somehow branding Awani tu ada. Ada. Tapi tak adalah kita letak Awani podcast Awani Tiba. Tak ada. Awani punya branding tak ada nowhere dekat Tiba. Cumanya kita ada understanding bahawa itu adalah sub-brand kepada Awani, dan kita masih lagi, walaupun kita sembang cincai-cincai apa benda semua, kita masih lagi pegang pada prinsip Awani that kita kena bertanggungjawab bila kita bincang, kena fakta, tak lari dan sebagainya lah. So dia lebih kepada sebab korang bukan Awani, kira macam kalau aku buat job luar, aku kena jaga muka Astro juga lebih kurang sama. Lebih kurang macam sebab tu kalau lah. tengok muka dia orang 3 orang pun, orang dah tahu Awani. Betul. So orang akan tanya, Awani ke? Awani ke? Macam tu. Itu sebab aku potong rambut bagi nampak menyamar sikit. Tak lah, tapi bos kita sempoi. Bos kita always macam nak try something new. So memang dia cakap benda sama. Dia kata boleh buat. In fact benda tu add value dan boleh expand market Awani. Penonton lah maksudnya. Cuma dia kata macam kau cakap, kalau kau buat apa saja, kau ingat kau bawa branding Awani. So you make Awani proud. Betul. Jadi bila kau buat podcast Tiba, itu kiranya memang once a week lah. Once a week lah for now. Sebab macam aku dulu masa start pun, sama macam bos aku, kau nak buat apa, buat lantak lah. Tak ada fikir macam ada ultimate goal ke apalah. Kau buat lah sebab kau fun. For fun lah kan. Tapi kalau macam Tiba ni, memang betul-betul fun ke, ataupun sebenarnya sekarang dah ada jumpa satu jalan yang memang okay, ada purpose kita buat ni. Macam sekarang ni podcast ni tak ada purpose tau. Aku masih tak jumpa lagi purpose aku. Kalau macam Tiba dah jumpa purpose belum? Tiba ni macam fikir nak tengok dia punya viewer ramai ke apa ke sekadar buat macam Haikal cakap dia. Dia ada sikit semualah. It's a bit of everything yang macam kau cakap tu betul lah. Tapi pada aku, kalau kau have fun pun dekat situ kau dah ada purpose. Tak semestinya purpose engkau ni nak dapat number terlampau tinggi, nak dapat duit banyak ke apa, ataupun kau jadi famous. Actually bila engkau buat tu dan kau enjoy buat benda tu, itu in itself dah jadi purpose dah. Tapi pada Tiba ni, nak jawab soalan kau, dia lebih kurang dua-dua sama lah. Pertama sekali memang kita mula ingatkan nak buat for fun. Yalah, tahulah kita ni jenis kerja Awani, kita semua ni pun samalah. Jenis suka banyak cakap, opinionated, suka nak sembang, nak komen pasal macam-macam. So tu satu hal memang kita orang suka buat lah. Lepas tu one day kita duduk dan kita cakap, aku rasa apa benda yang aku nak share tak boleh dilakukan dekat Awani punya space saja. Bukan sebab apa, sebab time tak cukup kan. Kita ada show ni, show tu. Bila kita host show news ke, talk show ke apa ke, dapat setengah jam, dapat sejam. Sekejap. Lepas tu kalau sejam pun guest ada 3-4 orang. So macam dia tak ada space sebab kita ada banyak show. Lepas tu, as you know lah, kalau macam Awani kita punya house style. Kalau kau present berita, tak adalah kau boleh cakap cincai macam ni. Itu understandable lah. Semua berita kot. Semua berita macam tu lah. TV sebelah pun sama. Kalau kau tengok aku, kadang-kadang aku baca, aku tak nak cuba skema sangat. Betul. Walaupun aku baca berita, tapi tak adalah sampai tahap macam kita boleh buat podcast punya cincai semua kan. So aku sembang dengan Najib, dengan Yim. Cakap dengan dia, aku rasa kalau kita ni banyak opinion dan kita baca berita, buat berita everyday, kita tengok semua isu ni, kita ada banyak gila benda kita nak ulas kupas pasal isu ni, kita punya opinion. Kalau kita buat satu show, kita duduk macam kita sembang kat mamak pun, aku rasa best tu konten dia. So itulah, pada aku kalau nak senangkan, itulah dia asas kelahiran Tiba tu. So dia punya purpose tu kat situ, sebab it's something we're passionate about. Tapi aku rasa kita ada value juga kalau kita nak share dengan orang, especially orang muda yang tak tengok berita ni. So kalau kita buat cara macam tu, cakap mungkin kita boleh dapat, kita boleh tarik minat orang muda ni. Last kau tengok berita bila, Vic? PRU. Aku pun last PRU aku tak berita. Last PRU aku buka je tengok. Tengok Bapak faham. Okey. Kau Bapak faham. Lepas tu tengok Bella. Bella Bella pun kita orang punya ex ni juga. Aku pun tak tengok lah berita. I mean,
Ya aku admit lah. Yelah kau kerja hari-hari kerja tu daripada pagi sampai malam. Aku tengok berita. Balik kan kau nak rest tu. So aku tengok YouTube lah, tengok Netflix. Kau kena de-stress dengan riset tu. Tapi bila contoh aku dulu ada satu perception dekat pembaca berita tu, aku nak share juga kat podcast, di mana aku culture shock dulu sebab aku dulu pernah kerja TV sebelah sekejap. So bila aku jumpa membaca berita yang aku nampak kat TV kan, selalu malam pukul 8 macam tu, bila tengok diorang berborak, culture shock babe. Sebab tengok diorang dia macam lain kan? Dia lain. Sebab aku tengok kau mesti cakap luar ni mesti macam itu kan. Kalau macam kau masa bila buat podcast, kita lain lah sebab kita main bola sama-sama. Tapi bila orang luar, maksudnya tengok pembaca berita, bahasa diorang ni macam tak sama dengan TV ni. Awal-awal tu macam mana penerimaan orang? Itulah pasal tak. Tapi daripada awal ada tu sikit lah. Because orang tengok kau macam orang ingat macam tu kau dekat set berita macam tu lah kau kat rumah pun. Doesn't make sense lah kan. Tapi tak lama kalau audience tiba ni, tak lama untuk dia faham. Dan kita pun dah pernah explain a few times. Kita dah explain masa awal-awal, kita dah kata okay, kenapa kita buat benda ni dan kita nak jadi diri kita. Dan macam aku cakap tadi, kita nak jadi relatable pada orang. So kalau kau relatable pada orang, kau cakap Saudara Haikal, apa khabar anda hari ini? Memang tak relatable lah kan. So tak ada siapa sembang macam tu. So awal-awal tu culture shock ada, tapi lama-lama dia orang faham dan dia orang suka, dia orang layan lah konsep ni. Tapi macam masa first time kita collab dengan Keluar Sekejap sebagai contoh, audience dia orang tu lain dan dia orang dah biasa dengan penyampaian yang lain. So penyampaian yang lebih formal, bahasa Melayu yang almost perfect. So bila kita keluar collab dengan dia orang, kita collab kat channel dia orang macam apa ni? Ini cakap cincai macam tak martabatkan bahasa Melayu dan sebagainya. So bila kita try approach new audience yang baru lagi first time dengar kita, mungkin dia ada sikit lah that culture shock. Tapi aku selalu cakap dengan orang, siapa yang cakap skema macam tu in real life? Betul. So kita nak jadi diri kita lah. Kalau macam aku dah buat podcast ni sebelum pandemik. So aku dah faham dia tu sebab kadang-kadang aku rasa tahun ni baru orang buka mata pasal podcast sebab alhamdulillah sebab KS buka mata lah. Tapi aku rasa penerimaan orang tentang pemahaman branding tu masih lagi berbeza. Contohnya kalau macam aku pernah je cakap straight macam Melayu. Orang marah babe. Tu kan Haikal. Cakap straight macam Melayu tu maksudnya contoh cakap skema. Skema. Sebab tentu KS tengah top. Okay. So aku cuba nak jadi macam KS. Konon-konon lah. Orang cakap ini bukan kau tu. Jangan try lah. So maksudnya branding lah. Maksudnya kalau tiba ada brandingnya itu, maksudnya walaupun topik sama macam KS tetapi pembawakannya berbeza. Tapi bagi kau lah, look, sebab sekarang ini aku tak tahu lah Syafiq. Tapi sekarang ni orang compare tahun lepas dengan tahun ini, penerimaan orang tentang pemahaman tentang politik dan juga isu-isu semasa berbeza sebab adanya political podcast. Kau rasa setuju tak dengan statement tu? Setuju, 100% bro. Dan memang aku setuju Keluar Sekejap tu orang cakap pave the way. Selama ni memang podcast ni industri yang macam malap macam almost tak wujud. Aku rasa kau tahu lah kot sebab kau start lagi lama daripada aku kan. Dia susah nak orang cakap nak gain traction, nak naik. KS memang banyak membuka mata ramai orang bahawa selain daripada mainstream media, TV, radio apa semua, podcast ni pun menarik kat tau. Podcast ni ada potensi dan banyak konten yang kita buat kat podcast ni. So itu apa yang KS buat, KS Trailblazer lah. I mean yang membantunya sebab Star Power, ada KJ semua kan. Kita dah start lebih dulu daripada itu pun taklah jadi besar tak macam boleh, tu kan. Tak ada Star Power. Sebab itu kan KJ tu. Sebab aku start dulu pun, bayangkan aku faham maksudkan isu podcast ni dia tak macam combat buat YouTube ataupun TikTok kan. Maksudnya nak masuk branding. Aku dulu pernah berborak dengan podcaster lain macam mana kita nak dapat duit buat podcast ni, sebab aku pernah bukanlah present sama borak-borak kosong dengan beberapa orang besar dalam industri bunyi ni, audio ni. Industri bunyi banyak bunyi Diorang pun tak boleh nak bagi tahu cara nak monetizekan benda Allah ni. Tapi aku rasa dengan adanya korang bagus juga, dan ini berbalik kepada satu event yang dah digembar-gemburkan. Dan bercakap tentang monetization, dan tiba-tiba baru dalam bulan lepas KJ tiba ada bangkitkan isu ni juga, di mana nak buat podcast fest. Podcast fest tu binatang apa? Okay. So podcast fest ni pengumpulan podcast kat Malaysia ni ke? Sebab masa KS potong klip tu, orang tag aku. Walaupun aku tahulah, tapi orang tag aku macam alamak, kau jangan tag banyak sangat. Tiba-tiba kena pergi kan. Okay, kalau tu kau nak pergi tak sebenarnya? Okay, to be honest, Syafa cakap dia tak nak. Okay. Aku nak, tapi macam takut. Sebab takut, aku rasa, yelah kau datang situ, KJ. Okay.
Lepas tu ada tiba. Okey. Lepas tu ada podcast lain yang memang power lah. Yang ramai orang dah dengar apa semua kan. Datang aku yang sembang tak apa-apa, sembang connect. Ni aku buang kat YouTube lah. Datang aku sembang benda yang merepek-repek. Okay. Aku macam, betul kan? Tak, engkau kena datang. So aku sekarang memandangkan kau dah bangkitkan topik ni, memang aku berhajat dan kita berhajat untuk memberikan jemputan rasmi kepada Podcast Tinker untuk menjadi salah satu daripada banyak podcast yang kita akan ajak ke Podcast Fest. Okay, tahun depan. Tahun depan. Okay. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan tu. Okay, berbalik pasal Podcast Fest tu. Okay, Podcast Fest ni, dia punya mission dia ialah untuk mengumpulkan podcast-podcast yang orang kata paling hype, paling top dekat Malaysia ataupun yang paling orang kata paling diminati lah. Kalau kau boleh spill lah beberapa podcast yang dah ada, yang dah berborak lah, yang boleh share lah. Tak boleh share tak apa. Okay. Aku boleh share tapi kau kena janji kau datang lu. Okay, aku datang. Ya, aku datang. Engkau kena convince Syafa suruh kasih on. Okay, aku rasa lepas keluar ni semua tag Syafa suruh datang Okay. So, sebelum tu betul lah, dia balik pada apa kita bincang tadi lah. So, KL Podcast Fest ataupun KL Podfest kita masih lagi finalize nama. Nama kita memang fail lah Podpad aku. Tak, itu kita bincang. Podpad style tu. Tak, kita bincang nak bagi nama Podcast Fest ke Podfest. Lepas tu dia orang cakap, Podfest ni yang orang kan macam ni doh, vape doh. Vape. Sebab pod kan. Yes. So, masih lagi dalam perbincangan. Tak apa, itu semua matter. Podpad lah, Podpad. Dia macam Podpad. Macam selalu kan macam cakap Podpad kan. Okay, Podpad. tu insyaAllah saya akan bawa ke jawatan kuasa. Dah ada grup dah. Dah ada grup So, itulah dia sebenarnya. Betul. Kau cakap tu nak mengumpulkan semua podcast-podcast yang top. Sebenarnya tak top sangat pun tak apa. Tapi kalau kita rasa dia ada added value. Dia ada added value, boleh. So kita ada genre-genre dia lah. Apa politik current affair lah, hiburan lah, sembang santai, sukan apa semua. Untuk macam kita sembang tadi, untuk raise awareness bahawa podcast di Malaysia ni dia masih lagi macam emerging, macam membangun. Dan bukan macam negara-negara kat luar, dia masih lagi kurang mendapat sambutan. So bila KJ dah masuk dengan dia punya star power dan sebagainya, dan keluar sekejap pun dah dapat traction, so dia sekarang ni di position yang unik lah untuk tolong promote. So itulah apa yang dia nak buat. So dia kata dia nak use dia punya traction, influence untuk bukan saja bagi dia famous ataupun KS famous, tapi keseluruhan industri podcast ni untuk mainstream sikit lah. Itu nombor satu. Nombor duanya adalah jujur lah, macam aku cakap, kau sentuh tadi pasal nak cari duit buat podcast kan. Betul. Masih lagi sampai sekarang susah. Even untuk podcast besar macam Keluar Sekejap pun agak mencabar. Tu besar babe, satu episod 200,000 view. Betul. Kita orang macam sedih gila je. Sama, kan? kita pun sama sedih, dulu sedih. Tak, kau lagi banyak tu. Ya ke? Kau bukan dekat 200,000 tak? Tapi sebab kita punya subscriber ramai, so membantu sikit lah. So even advertiser, marketer lah, macam company-company ni nak invest, dia masih lagi takut nak invest ke dalam podcast. Sebab podcast ni pada dia benda baru, benda yang unproven. Dan kau tahu lah, kalau company nak invest pun macam dia nak dapat return, dia at least return dia tahu macam penonton ramai ataupun traction tinggi. So apa medium-medium yang dah ada daripada dulu sejak berpuluh tahun lepas ni, TV, radio semua dah proven lah. So podcast ni masih lagi company takut nak letak duit. So kalau aku honest, itu salah satu lagi matlamat kita nak buat Podcast Fest ni, untuk raise awareness dalam kalangan advertiser juga bahawa ini adalah satu emerging industry, kau patut support anak-anak seni yang buat konten dekat sini. One day dia akan jadi sangat besar macam kat US ataupun country-country lain. So this is an industry worth investing in. Bukan sahaja traditional TV, bukan sahaja traditional radio. So itulah dia kenapa kita nak buat. Tapi kenapa kita selalu terlambat Sebab kalau compare dengan Singapura dengan juga Indonesia, diorang sebenarnya somehow dah boleh monetize tau. Ya tu. Kenapa kita selalu terlambat bab-bab macam ni, benda-benda macam ni? Kau ada tak opinion kau? Mungkin kau dah selalu berborak dengan ramai pakar-pakar detik ekonomi ke apa kan? Kenapa kita selalu lambat? No, opinion aku adalah ada beberapa faktor lah. Okay, satu, kita tolak tepi dulu COVID lah. COVID tu kita dah hilang 2-3 tahun kat situ dah. So bila COVID tu, company nak invest untuk airtime atau advertising ni memang jatuh banyak lah. Even kalau TV, traditional TV ataupun radio pun turun banyak. So apatah lagi unproven punya industri macam podcast ni. So pada masa tu pun apa orang cakap ADEX, advertising revenue TV semua pun drop. So kat situ dah 2-3 tahun hilang dah untuk podcast punya industri yang baru nak bertatih ni. Nombor 2 is kalau kau tengok macam dekat US, aku rasa kita ni mungkin ada sedikit tendensi untuk
tengok kepada star tau. Macam dia kena ada star yang start ataupun ada ramai star dalam industri tu, macam KJ, macam apa, barulah orang start pay attention sikit. Barulah advertiser mungkin akan nak masuk. Tapi problem kita, ramai yang star dekat Malaysia ni yang mungkin besar dalam dunia industri masing-masing tak pada sembang. Itulah pasal. Itu masalah dia. Dia cantik je. Sebab tu aku rasa orang fikir macam podcast ni macam serious talk. Betul. Macam malas nak dengar. Macam, walaupun sebenarnya dia tak dengar lagi, tapi dia rasa, serius ni. Betul. Anggapan tu sebab anggapan kan. Sebab sebelum ni masa aku kita pernah kena cancel. So bila kita kena cancel dekat satu platform, aku betul macam Syafiq cakap. Dekat bawah tu orang-orang yang bash aku tu, bash bukan akulah, maksudnya bash show ni ialah podcast kan selalu sembang benda ilmiah. Apa benda sembang merepek ni? So kat situ aku macam pelik. Dekat US 5 tahun lepas dah sembang dah benda merepek ni. Memanglah. Kau tahu kat Singapore okay let's go pun sembang apa-apa siul kan. Tapi nombor satu. Memang nombor satu. Itu yang aku tak faham tu. Macam mana adakah Podfest ataupun podcast festival ni juga nak cuba menukar bahawa podcast ni bukan tempat untuk educational tapi juga boleh jadi entertainment. Betul. Entertainment yang besar macam TikTok dan juga YouTube. Betul. Dia basically bukan spesifik educational dan tu je, betul lah. Tapi kita punya mantra adalah content ni ada untuk semua orang. So kau kena faham. Kalau kau suka yang skema yang serius, itu tak salah. Tapi ada ramai juga orang yang suka santai, ada yang suka lawak bodoh. Even aku kenal orang yang jawatan tinggi-tinggi corporate pun yang serius habis pun bila dia balik, dia tak nak dengar dari serius ni, dia nak dengar lawak-lawak bodoh je. So dia akan tune in kepada podcast-podcast yang lag-lag. So there's something for everyone. So memang kita akan mencerminkan benda tu dalam line up kita nanti insya-Allah. Sebab kita pun ada genre-genre kita, macam aku cakap, kita ada politik, current affair yang seriusnya, kita ada macam ekonomi, personal finance, apa semua yang jenis podcast finance. Kita ada juga yang sembang santai, yang lawak, yang sukan, macam-macam. Semua ada. Aku bawa kategori lara lah. Engkau politik. Politik. Jangan. Kau yang apa-apa je lah kan. Apa-apa. Yang ada dia kosong tu, Aikal dengan siapa kan. Dan lain-lain lah. Maksudnya tu slot orang mati lah. Slot mati lah. Tak ada mana. Macam selalu 4 pagi kan. Okay, tapi ini akan dah ada tarikh, iaitu ada tak confirmation? Tarikh spesifik belum betul-betul confirm. Tapi insya-Allah bulan 2. Macam mana? Adakah dia buat open ataupun macam Yelah takut macam ada conference parti politik ke, hanya pemimpin saja yang boleh datang ke, ataupun open for public? Tak, maksud kau yang nak attend ke yang nak datang? Nak attend memang semua open for public. Politik punya, sukan punya ke, dia macam mana? Dia tak. Kita tak define lagi benda tu. Tapi most probably sebab itu kita baru discuss rough detail. Dan kita akan meet from time to time untuk kita plan betul-betul. Tapi setakat yang kita dah bincang ni, kita setuju dan kita mungkin akan buat 2 hari sebab ada banyak podcast. Dan mungkin sehari tu pun mungkin 2 podcast boleh jalan sekali. Sebab kau dah tak cukup. InsyaAllah, tapi tak confirm lagi. Tak confirm lagi. Saya tak boleh kongsikan butiran yang lebih lanjut. So kita mungkin buat 2 hari. Tapi nak senangkan orang, 1 tiket. So 1 tiket tu kau boleh datang bila-bila, hari apa, at whatever time kau nak datang, boleh datang. Kalau kau datang nak tengok podcasting ke, kau boleh datang enggak tengok Keluar Sekejap. Kau boleh datang enggak tengok Tiba, kau boleh datang enggak tengok Malam Seram ke apa. Kini one tiket tu boleh tengok semua. Boleh semualah. Dan kita letak harga murmur je, jangan risau. Murmur. Tak ada hal. Jadi untuk peminat-peminat podcast bolehlah datang. Tapi kalau contohlah ada selalu kalau macam festival kan akan ada tempat-tempat orang belajar juga. Adakah orang contohlah dia nak buat podcast tapi tak start? Adakah bengkel-bengkel buat podcast? Ada. Siapa yang mengajar? Kau macam dah dapat maklumat dalaman. Tak sumpah tahu. Sebenarnya kau memang dalam organisasi ni ke apa? Cek dalam grup WhatsApp aku tak ada. Kantor. Bukan grup kat Telegram. Sebab kita pun orang event. Bukanlah orang event selalu kat event. So kita tak tahu juga sebab kadang-kadang orang datang dia minat, contohnya jadi penyanyi. Tapi dia tak tahu macam mana. Macam nak start? Selalu kan orang tanya, "Abang macam mana nak start buat podcast So ada juga. Ada beberapa dia reason aku tak nak share banyak sangat sebab bendanya banyak tak confirm betul-betul lagi. Tapi yang itu antara yang dah confirm. Kita ada juga booth-booth kat luar yang kita tengah fikir dan bincang kita nak buat apa booth tu. Tapi salah satu yang agak confirm adalah itu yang macam kau cakap. Kau macam dah tahu dia macam ada satu booth yang macam ala-ala start your own podcast. So kita ada sediakan ni lah macam mikrofon, apa benda, mixer apa semua. So korang boleh duduk, korang boleh rakam podcast korang maybe 5 minit, 10 minit, boleh save dan kau boleh buat your own podcast dan kita akan ajar macam mana kau nak buat podcast. So buat podcast ni senang babe. Sebenarnya kan, mikrofon ni settle.
Betul. Cucuk laptop pun boleh dah sekarang. Boleh. Aku dulu start dulu cucuk laptop je. Mic murah je. Betul, Interview Tun Mahathir pun mic murah je. Ya. So it's not. Aku pernah sembang dulu dengan host Okay Let's Go. Dia kata dia bukan equipment yang penting, tapi perbincangan tu. So kalau kau nak start buat kat Zoom pun kau buat je lah dulu kat Zoom. So memang kita orang start kat Zoom pun. Masa PKP lah? Masa dah lepas PKP. Kenapa pakai Zoom? Masa jauh kan. Masa tak ada bajet lagi. Singapore. Tak dia tiba Oh tak, yang Let's Go tu. Tak, dia Singapore. Dia podcast nombor 1 Singapore. Dia datang hari tu kan dekat episod kan. Okey. Dekat YouTube dah boleh tengok tiba saya sempat promote kan. Betul. Boleh memang macam kau untuk promote pun. Bukan dia datang saja. Tapi awal-awal tu bukan masa sebab Covid apa, masa dah okey dah. Tapi kita orang start small break. Korang punya setup ni lagi terror. Kita orang punya setup kita orang tak ada bajet, tak ada apa. So keluar duit sendiri. Keluarlah duit 200 lebih seorang nak beli satu mic USB. Cucuklah dekat laptop. Aku punya laptop tu ada 4 USB port je. So kita orang 3 host. Lepas tu bila ada guest jadi 4, cucuk ngam-ngam 4. Aku risau laptop ni kalau crash ke apa mampus. Sebab banyak sangat input output dia. Masa aku interview Tun tu aku berdoa je tolonglah jangan jadi apa-apa dekat masa interview Tun tu tak ada pinjam barang ke apa ke? Tak ada. Macam prepare something macam extra lah, kamera. Sebab tak tahulah kan. Sebab kalau contoh orang cuak juga tu. Barang kena yang tip-topnya. Selamba gitu lah. Tak, kita memang ada kamera DSLR biasa je lah. So macam dapat 2, lepas tu pinjam 1. So kamera DSLR tu 2-3, tak ada kamera yang canggih macam korang ni. Mic time tu mic USB, cucuk straight kat laptop ya. Jalan lah. So sebab passion tu was there. And then content pun, kalau insyaAllah kita cuba buat content yang semenarik yang mungkin. So kalau kau ada semangat tu, kau ada passion tu, tak kisah pun kau tak payah beli dulu mic mahal-mahal apa semua, tak payah. Itu boleh come later. Kalau kau dah ada banyak duit kau boleh beli. So aku rasa itu antara message yang kita nak push dekat Podcast Fest ni, that you can also do. KJ pun pernah cakap dulu masa collab dengan kita orang, please do it. Sebab kita perlu lebih banyak tinker kan. Kita perlu lebih banyak Okay, orang yang dah start lah. Kita perlu lebih banyak content creator kat Malaysia ni. Sebab pada dia ini adalah the future. Betul. Lagi ramai content creator. Dan benda tu kalau contohlah kalau aku selalu bagi perumpamaan sebab kalau borak-borak dengan podcaster lain, kenapa aku nak ramai yang masuk. Contohlah dalam industri tu je ada contoh 100 podcaster. Dan kebarangkalian untuk berjaya tu mungkin 5 podcast. Dan investor takkan nampak benda tu. Betul. Kalau ada 10,000 dan kalau 10,000 kau nak ada 1,000 yang berjaya, so nampaklah efeknya kan. Okey, itu mengenai podcast tiba dan juga podcast fest yang bakal berlangsung bulan 2 ni. Jangan lupa untuk kumpul duit, tapi tak mahal pun kan. Tak lah. Tapi kita nak bagi puluh je. 99 ringgit pun 10. Tak ada, bukan puluh je. Aku rasa tak sampai 50 ringgit pun. Okeylah, cantik lah. Alright. Tapi alang-alang dah ada Luqman kat sini. Luqman ni antara pembaca berita yang aku rasa aku kenal Luqman sebelum dia baca berita. Sebab Luqman dia kerja HR kan. Kau HR dulu kan? Macam mana kau tahu benda tu? Sebab kita orang lagi sebelum kita masuk lagi awal dengan kau. Aku tak tahu kau tahu benda tu. Sebab kita orang tahu pun sebab kelas partner kan. On air. Luqman masuk on air. Jadi dulu kita nampak je sebab Luqman ni good looking. Macam ada rambut lah. Aku dah tahu dah dia mesti nak cakap benda tu. Dia mesti dah menganjing kan. Tak, dulu main handsome sikit kat tepi memang nampak presentable. Dan selalu akan keluar pintu HR. Okay, nak tanya daripada seorang yang bekerja dekat Astro di HR, macam mana terjadinya? Macam mana boleh membaca berita? Melompat ke anchor tu? Siapa yang nampak? Kau ditarik ataupun kau offer diri? Aku ditarik lah. Aku tak pernah expect dalam hidup aku akan kerja depan kamera. So, tak pernah. Aku dulu study, dia macam sains politik lah, nama dia International Relation. Lepas tu kau belajar sains politik tapi HR. Itulah pasal. Aku punya hidup urang ke babe. Tapi biasa lah sekarang. Sebab aku rasa 90%, 80% orang tak kerja apa yang dia betul-betul study. Betul. Kan? Tapi time tu aku punya degree, ni cerita mak nenek panjang sikit lah. Aku cuba ringkaskan. Lama kot podcast ni. Aku geram je kalau aku nak on air dah sekejap lagi. Kita orang punya degree tu nama dia hubungan antarabangsa. So hubungan antarabangsa ni ada yang tahu tapi ramai orang tak tahu. So untuk senangnya dia lebih kurang macam sains politik lah. Belajar sejarah dan juga geopolitik. Ya, dia macam sains politik tapi lebih pada international punya scale.
So pasal perang. Kat mana babe degree ni? Itulah pasal jangan dengar kan. Aku dengar tapi selalu master. Exactly. Macam itulah. So bila aku nak apply kerja, kalau betul-betul kerja yang ikut aku study tu, dia kerja macam PTD, duta. So kerja kat embassy apa benda semua. Tapi time tu masa aku keluar, dia tak ambil orang baru. So kita yang graduate ni memang ke hulu ke hilir lah, pergi kerja customer service lah, apa benda semua. So aku pula apply kerja. Bila aku pergi apply kerja, aku pergi interview, cakap, oh what did you study? International relations. What's that? So macam tak faham. So last aku banyak interview tu aku sangkut satu HR. So aku kerjalah HR. Aku first kerja HR kat Kilang setahun. Kerja aku turun dekat production line. Lepas tu aku kerja HR bukan HR gaji ke benefit dah. Aku kerja HR yang part disiplin. Nama dia IR. Ni IR juga macam aku study, tapi ni industry relations. Okay, maksudnya kira macam safety officer ke? Tak, dia macam kalau kau buat tahi dekat office, kau nak kena bagi warning letter, aku lah bagi. Dia kira orang jahat lah. Kalau yang dibenci lah. Aku dibenci lah. Bad cop lah. So kalau kau buat jahat, kau nak dapat warning letter, kau nak kena buang ke apa, itu kerja aku. Disiplin, HR disiplin. Dia setiap company ada. So aku kerja HR disiplin tu, nama dia IR, Industrial Relations. Setahun dekat Kilang. Masa tu kat Kilang tu, bila foreign worker Nepal ke apa, gaduh ke apa, jumpa aku. Lepas tu untuk settle kan? Abang besar. Abang besar Kilang lah. Saya call. Abang Luke. Kau abang besar tu kan. Tak ada mana lah. So aku bagi warning letter lah. So bila kau duduk hostel, kau keluar, curi-curi keluar malam bila dah tak boleh keluar ke, jumpa aku. So lepas tahun, aku apply lagi, dapat Astro. So buat benda yang sama jugalah. Tapi corporate lah. So tak adalah. Yang hostel ni tak adalah. Tapi kalau orang tipu claim ke apa. So aku punya hidup ni memang orang cakap rezeki lah. Right place at the right time. So aku dekat Astro, aku kerja HR tu 2 tahun. Lepas tu Pak Neil nampak aku. Macam kau cerita lah. Masa tu ada on air punya development program. So audition ke apa? Dia masa aku tu dia dah tak ada audition, nanti aku cerita. Tapi basically konsep dia adalah dia akan identify siapa yang berpotensi untuk menjadi host, sama ada entertainment ke, sukan ke, berita ke, radio ke. Dia akan groom dan dia akan jadikan pelapis kepada host next generation lah, host. Actually aku rasa lebih kurang berapa lama, setahun ke tak sampai, dia dah offer aku dah. Masa baru masuk Astro tu? Lebih kurang lah. Elok lah. Mana presentable lah. Bukanlah pupa rahsia kan. Aku pun tak adalah. Yelah, selalu yang tu yang first lah. Selalu macam tu lah presentable. Sebab tengok kat TV. Kalau sekarang ni mungkin lah orang. Kalau tapi dulu memang handsome. Kena tengok balik gambar lama-lama dia. Memang handsome. Dia ulang banyak kali lah dulu lah. Kau sabar. Kau tunggu nanti. Kau tunggu. Buktinya ini. Okay, tapi maksudnya bila dapat tu kau reject lah awal tu. Masa tu lebih kurang setahun kot, tak silap aku. Aku end up kerja HR tu 2 tahun. Okay? So lebih kurang setahun, kurang lebih setahun. Dia offer aku. Lepas aku macam tak pernah terfikir. Macam aku cakap lah, aku tak pernah terfikir. So aku dah masa tu aku dah kat HR. Aku rasa aku nak build experience aku kat HR kot. Sebab kalau dalam dunia corporate ni experience penting. So mungkin 2-3 tahun lepas tu aku akan naik lah. Typical lah, aku punya goal tu typical lah kalau corporate ladder. Betul aku macam bila dapat peluang tu, aku macam aku nak buat leap ni besar gila. So daripada satu industri ke like totally different industry. Aku tak tahu aku akan boleh buat ke tak. Kalau aku masuk lingkup habis, aku boleh pusing balik ke, mungkin tak boleh, habis dah terus. Big leap lah. Daripada HR nak suruh kau jadi macam host. Betul kan? Aku tak tahu I didn't know whether I can even do it. Kalau tak boleh macam mana kan. So aku macam okay lah, nanti saya fikir lah. Fikir setahun lagi tu. Aku tak berani nak make that leap. Tapi offer tu masih open. Dia open. Lepas tu from time to time bila dia terjumpa aku, dia kata jom lah, consider lah. Dan ni aku terhutang budi dengan Pak Nil lah. Sebab dia konsisten. Aku rasa sampai hujung-hujung tu dekat 2 tahun tu dia pun dah malas dah. Tapi dia pun dah malas nak kacau aku dah. Tapi the offer was still open lah. Lepas tu ada satu hari ni, masa tu time tu kerja aku stress tau. Banyak gila kes disiplin. Lepas tu kena buat domestic inquiry. Domestic inquiry ni macam bila kau punya kesalahan tu serius, kena buat macam ala-ala trial court dekat office kan. Dah tingkah ada terbabit tak ada itu nanti offline kita sembang. So far tak ada gitu. Okay. Ni macam cerita drama sikit lah. Aku macam tu shit, aku stress. Aku rasa aku nak pergi. Aku dah dekat 2 tahun ni, aku nak tukar kerja lain lah kat Astro ni. Banyak masalah. Sebab time tu lah, sekarang aku tak tahulah. Orang yang jaga disiplin untuk satu Astro 2 orang. Belum kau dengan seorang lagi. Seorang lagi. Time tu bos atas aku.
Kau time tu kau tahu lah berapa ribu orang Astro ada kan, especially dulu kan. So kerja banyak, stress. Lepas tu ada time-time yang aku cakap, do I want to be this? Is this what I want to be? Tapi aku continue je lah kan. Lepas tu satu hari tu, minggu tu memang stress lah. Banyak case apa. Aku siap file tu aku bawa semua, kadang-kadang aku note yang boleh bawa balik. Kalau case makan lari masuk tak? Kes makan lari? Cafe tak bayar. Ada. Kalau kita tahu, kalau dah admit macam ni, kita akan boleh siasat balik lah. Oh, okey. Walaupun sesimpel-simpel je tu. Maksudnya memang macam tak tanya je. Macam sekolah kan makan lari. Okay. Tapi itu mungkin Astro boleh maafkan lah. Tapi Allah kita tak tahu lagi lah. Okey, faham. Itu Lepas terlepas lah. Macam tu lah. Okey, lepas tu? So, aku time tu stress dengan bawa dokumen semua kan. Lepas tu time tu aku fikir macam, serius tu, aku fikir balik, yang partner offer tu, still on tak? Mana tahu. Lepas tu aku nak keluar dari office, aku pergi kat ruang entrance Astro tu. Yes. Aku keluar dengan stres. Nampak partner tu. Memang rezeki lah. Memang rezeki lah. Ni macam cerita drama. Tapi memang aku tak mau buat. Memang macam orang cakap memang fate gila lah kan. Aku terus approach dia. Partner, saya terima offer tu. Time tu, sebab lama sangat aku nak terima offer dia. Kalau aku dah terima masa dia betul mula-mula tanya, aku dah masuk batch sebelum tu. Aku dah masuk batch 2. Aku end up masuk batch 3. Batch 3 kan siapa? Batch 3 tak banyak. Yang jadi meletup banyak batch 1 dengan batch 2. Batch aku, batch 3, masa tu Hazim Syauki Go Shop. Okey, kenal. Lepas tu, sebenarnya kan, aku rasa 4 je yang on air. Antara berapa? 10-15 orang. Lepas tu, by now sekarang ni, tinggal aku seorang. Hazim dah pergi masuk corporate. Lepas tu dulu Jen Syukri Go Shop sekejap. Kenal. Ramai yang Go Shop kan. Go Shop. Lepas tu Sam tu Shanty. Kau kenal Shanty? Shanty dengan H-Live lah. Shanty H-Live. Lepas tu aku 4 orang lah. Shanty lepas dia dah kahwin, dah bahagia, dia dah pergi migrate balik kampung lah. Alhamdulillah. So dia bahagia lah, tak kisahlah. Lepas tu Jen kejap. Lepas tu Jen pun kahwin kan? Kahwin kot. So dia nak fokus pada family. These two people nak fokus pada family, tak kisahlah. Hazim lama lah sikit. Lepas tu Hazim decide nak pergi balik corporate. Sekarang aku seorang last man standing daripada batch tu. So macam batch 2, batch 1 ada yang lagi tahan lama kan. Macam Dahlia Syazwan. Dahlia batch 1. Batch 1 kan. Macam 2. Adalah beberapa orang. Jadi bila kau dapat offer tu, macam bila kau dapat offer tu, berhenti HR terus ke? Atau macam training program dia macam tiap-tiap malam? Selalu kita tahulah. Ada tu. Korang ada kelas malam. So firstnya sebab aku bagi tahu berlambat, betul aku macam apa orang cakap, tiba-tiba je terus. Lepas tu partner cakap, alamak, batch baru ni dah start 2 minggu, tapi tak apalah, you masuk lambat sikit lah. So aku masuk lambat 2 minggu. Masa tu dia masuk, dia dah band, dah kenal, dah terror sikit-sikit. Aku dah lah HR, tak pernah ada apa-apa pengalaman. Lepas tu masuk lambat pula tu kan. Dia tak goyang ke sebab HR yang masuk kan? Takut salah cakap ke kan? Salah bual. Tak, dia aku kerja Astro. Betul aku seorang je kerja Astro. Oh, yang itu semua orang luar? Itu orang luar, dia ambil freelance. Tak tahulah macam dia discover, aku tak tahulah. So itulah dia. Lepas tu pergi kelas lebih kurang 6 bulan. So dalam kelas tu basically every night. So nasib baik dapat malam. So apa yang aku buat adalah aku kerja HR. Habis kerja HR je petang 6 office hour, aku kill time ajak. Aku pergi ni, kadang-kadang aku main bola ke apa benda. Dulu main bola kat Astro. Betul. Lepas tu cukup pukul 8 aku pergilah kelas every day. Tak penat ke? Macam nak kena ada 2 benda yang nak mengejar impian. Tak mengejar impian kan. Tapi time tu kau dah minat, kau nak pursue, kau pursue lah. Lepas tu macam mana? Adakah Awani approach kau ataupun sebenarnya kau diberi macam tugasan, orang kata ni assessment lah. Pergi Awani tengok test macam mana, sebab muka pun macam muka-muka orang baca berita. Macam mana dia assess? Terdetik macam Awani kot lepas ni. So kau pilih ke atau orang macam ada fikir mungkin entertainment ke? Buat meletup. So program tu dia ajar semua. So dia ada macam partner ajar hosting / entertainment. Adli aja apa? Adli aja apa? Adli kita orang aja apa? Adli tak sempat dengan aku. Dia batch lepas tu. Lepas tu masa aku Divide aja kan? Ada sekejap. Lepas tu divide aja apa? Lepas tu ada orang radio ajar. Time tu Rizal. Rizal time tu Sinar kan, ajar radio. Lepas tu Cikgu Syafi ajar vokal dan menyanyi. Lepas tu Suhaimi Sulaiman ajar Awani news dan beberapa lagi. So idea dia adalah dia ajar semua entertainment, news, sports. Zainal Abidin Raub ajar sports arena. So at the end of 6 months tu dia akan tengok mana yang kau sesuai. First kali dia akan tengok siapa yang boleh lepas dan boleh push lah. Tak semua. Apa dia dalam assessment tu? Dalam kalangan yang boleh push tu pun dia tengok, okay, yang ni sesuai pergi H-Live, Shanty. Jen dengan Hazim, Go Shop.
Aku daripada awal memang daripada first day pun dia dah cakap news lah. Sebab kalau aku buat entertainment memang azab babe. Kenapa kau diklasifikasikan sebagai cara news? bercakap ke, yelah, penampilan ke macam mana? Yelah, sebab aku ni bukan macam diorang yang daripada awal dah jadi talent. Aku bukan dari dunia tu. So aku daripada corporate, kerja corporate pula kerja yang serius, yang garang. Lepas tu aku pula macam serius. So naturally memang news lah. Tapi on top of that ada juga macam aku lebih minat dengan current affair. Aku suka bincang pasal current affair, politik, cara cakap tu pada kot sikit-sikit. So dia kata okay on Awani je. Engkau kalau masuk H-Live habis lah, tak boleh lah. Aku terbayang kau memang kena maki. Memang kena maki, memang cringe gila lah. Baca tak entertaining langsung. baca gosip straight tu. Baca gosip pun straight dia memang kena ni. Tapi bermulanya dengan Awani 2016. 2015. Sama macam kita adalah. Jadi macam mana Awani mengajar kau untuk menjadi, sebab kau dah minat dah pun kan. So tak ada masalah lah untuk blend in. Tak, iyalah minat tu membantulah. Tapi dia kalau kau minat politik dengan current affairs lah contoh, isu semasa, tak sama dengan kau nak buat kerja jadi reporter dan melaporkan dengan tak bias, dengan informatif dan dengan best. So dia adalah dua benda berbeza. So bila aku masuk tu memang aku terjun dalam laut dalam juga terus lah. So you have to learn quickly. Awal-awal job kau jadi reporter on field ke ataupun dekat studio? Report dua-dua. Satu lagi menambah dugaan aku adalah, aku mula masuk, dia cakap, okay, kau jadi wartawan bisnes. Yang tak tahu apa-apa. Memang tak tahu apa. Dah lah masuk dalam news, broadcasting in general pun tak tahu apa. Masuk pula lagi media berita. Bisnes pula tu. So benda teknikal babe. Okay, kau kena belajar bursa saham macam mana. Kau kena belajar ni profit after tax. Kau kena belajar ringgit. Memang baca prompter lah sebenarnya awal-awal. Memang baca prompter je. Baca prompter kalau story tak apalah. Kau kena keluar agak buat assignment. Kau kena buat story. Macam mana kau nak, kalau kau tak faham. Yelah kalau pergi PC macam apa. Gila weh. Aku ingat lagi first sama aku pergi macam masa depan mata wang Cina, renminbi. Macam gila weh. So taklah dia, kalau kau nak benda tu kau tak ada alasan lah. So kau kena study cepat-cepat. Kau kena kau kena tahu apa yang kau buat. Dan dalam hidup ni, bukan saja dalam bidang ni, dalam bidang apa pun, walaupun kau nak buat benda yang kau passionate about, dan kau dah masuk ke dalam field itu, in my case, kau still juga kadang-kadang kena buat benda yang kau tak suka buat. So aku kerja TV, kerja news, memang aku passionate, berita aku passionate, tapi at that time aku tak suka sangat pun kalau jujur buat business. Tapi aku kalau tu yang aku kena buat untuk belajar, aku buat lah. So boleh, semua orang boleh buat. Macam mana Bella tu buat gosip lepas tu pergi buat bisnes. Gosip betul niaga kan. Awani niaga dia. Niaga sekarang. Masa aku dulu tak ada niaga. Dulu 8 tahun lepas nama dia Business Awani. So after a while business ni dia macam actually bagus lah. Sebab kalau orang cakap pengalaman first, dia mengajar kau banyak benda. So lepas tu kalau kau buat general news, kau akan rasa macam lebih senang lah. Sebab dia tak teknikal. Sebab dah tempoh yang susah dulu. So aku rasa after lebih kurang 2 tahun, aku dah cakap dengan diorang, okay tak apalah, aku rasa bisnes ni aku dah buat semua benda dah kot. Aku nak branch jadi besar sikit, nak branch out. So tu yang aku masuk general news dengan buat politik apa semua sekarang lah. Tapi dulu antara pembaca berita Awani dah tengok jam tu. Sikit. Berminit dah? Ni? Okay, tak apa. Dia Astro kat sini berapa minit? Tak ada hal lah. Demi kau. Aku tak make up pun tak apa. Demi kau. Kalau buruk-buruk pun tak apa lah. Botak mungkin tak make up gitu kan. Tak adalah yang kau handsome je. Banyak tumbuh dah kan? Dengan proses lah. Nanti kita cerita lepas ni lah. Itu tak apa. Itu episod lepas ni. Aku rasa untuk tahu pasal rambut Lokman, boleh tengok podcast tiba kot. Kalau saya mandu benda yang sama, boring lah kan? Tu. Okay, Awani punya baca berita yang paling aku rasa respect aku sekarang ni ialah Ashwat Ismail. Sebab bukan aku respect apa, sebab aku dah tengok berita dari kecil confirm lah kan. Kalau kita duduk rumah bapak kita, akan malam tengok news. Tapi penyampaian Ashwat ni, dia somehow macam berborak tau. Dia tak macam selalu baca berita kan. Dia kan baca, dia berborak. Dan bila aku tengok Lokman, dia macam somehow macam inherited, macam mewarisi. Betul. Okay, mewarisi, adakah ianya mewarisi ataupun tiru style, ataupun sebenarnya itu cara paling kau selesa? Cara yang aku paling selesa. Sebenarnya, ini aku dah dapat banyak kali lah. Aku dah kerja Awani dah 8-9 tahun. Orang cakap kau tiru Ashwat. Daripada awal, orang dah cakap, kau tak payah tiru Ashwat. Kau tak payah tiru siapa-siapa. Bila aku cakap masa mula, orang tak percaya. Orang ingat aku nak tiru juga. Aku cakap memang itu aku paling selesa. Dan bila aku dah kenal Ashwat lama ni,
aku dengan dia ni aku tu memang banyak persamaan tu. Kan dua-dua daripada utara, kulit pun sama gelap, muka pun lebih kurang sama, sebelah aku botak. Adik-beradik ah. So, betul juga rambut style sama kan. Pemikiran pun bila kita tahu isu tu mostly kadang-kadang sama. Cara aku fikir dengan dia tu lebih kurang sama. So aku rasa cara aku cakap pun lebih kurang sama. So aku selalu cakap aku tak tiru dia, orang tak percaya. In fact masa aku dalam on air, masa aku on air tu aku tak tengok sangat Awani tau. Aku tahu aku minat news tapi aku tak tengok sangat Awani. Dan aku ingat lagi aku rasa masa first class on air aku tu dia suruh aku buat gaya baca berita. Aswad. Dia suruh aku buat. Tak ini cikgu time tu lah. Aku time tu aku tak kenal sangat Pak Ashwat. Aku rasa aku tak pernah tengok pun dia baca. Jujur. Tapi bila aku baca berita, dia cakap, "Weh, sebiji siap macam Ashwat baca." Cakap, "Ashwat. Oh, yang Ashwat Ismail tu." Aku tak kau kenal tapi tak pernah tengok dia. Aku tak pernah tengok dia baca. Even without aku tengok dia baca pun, aku baca memang dah sama macam dia. So aku selalu cakap dengan orang, kalau aku lebih kurang sama macam dia, nak buat macam mana? Aku tak boleh tak jadi diri aku semata-mata sebab aku tak nak jadi macam dia. Kalau ada lebih kurang persamaan sikit, nasib lah. So itu aku paling selesa. Sampai sekarang kau carry, memang itu style lah sampai sekarang pun. Tetapi bila tahu pasal style Ashwat ni, dia kadang-kadang ayat dia macam lantang sikit tau. Dia tak guna ayat buku. Dan Luqman pun pernah lantang pun kan. Pernah viral. Dia punya kona dia terror saya masuk kan, kona dia kan. Pernah fikir kita hiburan mah pada kona punya. Kau boleh buat news lah, kau punya kona tak baring, kau terror. Bila pernah viral masa PKP, masa ada satu news tu pasal isu kepala lutut tu. Okey, aku nak tanya kau satu benda je. Orang tahu kalau baca news memang ada prompter. Prompter tu ada orang tulis tu lah kat depan, lepas tu baca. Yang skrip pada kepala lutut tu datang dari hati ke daripada skrip? Aku nak tahu tu je. Ni bukan jawapan selamat Jawapan dia dua-dua. Dah aku explain kenapa. Pertama sekali memang ada dekat prompter. Kepala lutut tu? Ada. Oh, kau tulis sendiri? Okay. Itu bawa kepada yang nombor dua. Macam kita orang setiap news, especially prime time news, yang menjadi ni masa tu prime time news pukul 7.45, Awani 7.45. Memang menjadi kebiasaan. Dari dulu, dah lama sebelum otak lutut pun, kita punya team ni tak besar. Kalau satu Awani pun tak apa besar. Kalau dalam satu belt yang buat news tu, macam belt tu maksudnya tim pagi, tim tengah hari, tim malam. Lagilah kecil. Kadang-kadang ada 3-4 orang je. So 3-4 orang ni lah yang editor, yang tulis story, yang baca, yang support semua. So every day, especially kalau prime time news sebab dia yang paling besar, kita memang akan duduk dan kita akan bincang. Okay, apa kita nak fokus hari ni? Okay, story ni boleh masuk tak? Story ni tak payahlah. Story ni kita go lagi in depth. Okay, kat sini kau nak cakap apa? Kat sini kau nak cakap apa? So, benda itu memang dibincangkan lah pada hari itu. Memang ini lebih kurang hari-hari lah. So, kita ada, kalau tak betul-betul setiap perkataan pun, kita roughly kita bincang, okay, ini fokus kita, story pasal topik ni kita letak atas sebab dia paling penting, paling hangat. Story pasal ni kita letak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Last kali, kalau ada masa, kita letak story ni. Things like that lah. So, untuk menjawab soalan kau, benda itu memang ada dalam prompter, tapi itu adalah hasil perbincangan tim pada hari itu. Oh, collectively maksudnya, lah, bukan komandai-mandai. Collectively lah. So, maksudnya kita setuju dan kita tahu dan kita rasa sesuai. So, macam itulah dia keluarnya. Okay? Sesuai. So, dan kalau soalan seterusnya kalau kau nak tanya macam mana boleh jadi sampai macam tu, dia punya ayat apa semua. Maksud tu, adakah ada sikit amarah ke daripada korang sendiri? First of all, seperti setiap hari, dah bukan hari tu je, dia sentiasa akan ada debate tau. Debate. Sebab kalau kita semua cakap Pak Turut setuju pun tak best juga. So every single day, including that day, dia ada debate. Adakah kita keras sangat ni pasal benda ni? So ada debate. Internal lah. Sebelum kita keluarkan konten tu. Kan? Ada debate kata terlampau keras, ada kata debate yang kata tak apa, ni sesuai. Aku rasa memang kadang-kadang kita kena lantang sikit because itu tugas kita dan sebagainya. So panjang long story shortnya, pendek dengan ceritanya, kiranya semua setuju untuk out lah sebab tu dah ada keluar. Tapi pada ketika itu kita rasa macam tanggungjawab sikit lah. Sebab media ni, dia kalau ikutkan pada asas dia adalah suara kepada rakyat. Betul. Dia bukan hanya sekadar pelapor. Kan kalau kau pergi kat negara orang putih lagi lah, dia kata media ni fourth estate dan sebagainya, yang balance government apa semua kan. Kita walaupun kita masih belum fully sampai ke tahap itu, tapi ada sedikit sebanyak tanggungjawab dan mandat media ni untuk bercakap kepada rakyat. Kalau kau pergi buat story kat mana-mana pun, apa yang kau buat? Kau basically lapor untuk rakyat tahu. Betul. So kau adalah mata dan telinga rakyat. Dan kau juga kadang-kala kalau sesuai, kau perlu jadi mulut kepada rakyat. Kau kena sampaikan. Kalau aku interview politician ni, macam kau ni, soalan yang aku tanya dia ni,
adalah soalan yang aku rasa rakyat nak tahu dan perlu tahu. Betul. Walaupun so aku terus tanya kan. Walaupun soalan tu bodoh. Bukanlah bodoh. Dia soalan simple. Soalan yes. simple. Betul? So, di samping aku tolong tanyakan untuk rakyat, sebab rakyat mungkin tak ada peluang nak duduk kat kursi ni macam aku ada peluang. Kita juga melaporkan untuk rakyat dan kita bercakap untuk rakyat. So, at that time memang ada debate lama hangat sikit sebab penggunaan perkataan tu mungkin kasar. Tapi kita rasa justified lah. Sebab masa tu situasi kita susah, PKP, lepas tu peniaga kecil kena denda tinggi banyak semua. So, kita rasa macam kita perlu take a stand lah. So, tapi kita berani sikit lah. Kena berani. Berani tu berani jugalah. Tapi bila bercakap lantang sangat masa tu macam mana? Takut kena kecam ke apa? Aku tak rasa kena kecam. Aku tak rasa kena kecam. Tetapi orang-orang yang ada kuasa tu ada kena pergi melaporkan diri ke? Saya tak rasa kat mana lah. Melaporkan diri ada tak? Dia sebenarnya because benda ni public lah, aku boleh share. Time tu Ketua Polis Negara dah keluar statement kepada media. Kita siasat kes ni. Isu kompa ke isu kau? Isu aku. Isu kau. Aku rasa kompa pun ada siasat juga. Tapi isu aku lah aku masukkan. Keluar berita, kita siasat pembaca berita ni. Akta apa aku tak ingat lah. Tapi boleh bawa penjara maksimum 2 tahun dan benda semua. Okay, fine. So benda ni aku boleh share sebab memang dia dah share publicly. So mungkin ramai kat luar sana ada yang tahu. Kalau kau dah buka siasatan seperti yang diumumkan publicly, memang dia kena melalui SOP siasatan tu lah. Termasuk kena ambil keterangan apa semua. Dia tak boleh lah kau buka siasatan tapi kau tak ambil keterangan. Betul. So, aku pergilah bagi keterangan. So, tapi pegawai polis time tu sempoi je, okey je. Dia tak ada pun garang. Walaupun benda yang aku cakap tu kritikal pada polis, dia sempoi je, datang-datang, senyum, sopan, baik. So, sempoi. So, ambil statement lah apa jadi, macam mana boleh jadi. So, basically apa yang aku cerita kat dia tu lebih kurang macam aku cerita kat kau sekarang lah. Okey. Dia nak tahu kronologi apa benda semua. Betul lah. So last kali dia kata tak apa, terima kasih atas kerjasama. So nanti apa-apa daripada siasatan ni, kita kalau apa-apa kita akan roger balik lah. Itu saja. So dia very professional. Dia pun sempoi. And then itu je lah. Dari side kau kena buat permohonan maaf ke? Ataupun kau ada, yelah sekarang ni kan zaman-zaman kena kecam. Kalau contoh tak support movement ni pun kena kecam, followers drop kan, adalah kan cerita-cerita macam tu. Macam kau ada macam kata damage control. Tapi time tu kalau kau ingat, kau tahu kot, satu yang memihak kepada kita adalah sentimen. Time tu rakyat backup gila babe. Tu cakap Aku pernah kena kecam teruk, tapi itu topik lain. Tapi topik ni memang aku kena backup. Memang kena angkat punya. Hero. So banyaklah sebelum ni kena kecam bila kita buat silap apa benda semua. So aku dah rasa semua dah kena kecam teruk-teruk, kena sanjung tinggi-tinggi semua aku dah rasa dah. So kali ni rakyat backup, dan bukan sebab apalah, sebab aku rasa sedikit sebanyak mengiyakan apa yang kita bincang sebelum kita decide nak approve skrip tu. Betul. Iaitu kita cakap bagi pihak rakyat, dan kita kalau lantang, kita tak lantang tak bersebab. Hanya sebab nak viral. Tapi kita lantang bila justified. Dan kalau kata aku awal ni pun, kita bukannya selalu gila lantang pun. Tak lutut ni pun berapa tahun sekali jadi. Betul. So bila ada cadangan nak buat lagi. So tak tahu dia bila datang ilham dia tak boleh plan bro. So bila kita keluar tu, kita tengok orang cakap, kalau bahasa orang putihnya outpouring of support. Yang support kata apa kau cakap, kau berani kerana benar, you say it like it is, apa semua benda tu sedikit menindas pada pendapat dia orang, pada peniaga kecil. So memang kau backup lah. So terima kasih lah, itu saja. Aku rasa aku tak kisah pun kena puji ataupun kena ni, tapi kalau kau membangkitkan perbincangan, menimbulkan perbincangan dan debat dalam kalangan masyarakat, aku rasa itulah tugas news, dan aku dapat hati. Faham. Yelah, kalau benda tu betul, cakap betul lah. Kalau apa pahit. Tu pasal lah dapat most trusted news brand in Malaysia. Berapa tahun dah? 5 tahun betul-betul dah? Aku rasa 6 ke 7 tahun. Tapi setiap tahun competition dia stiff lah. So kau kena build benda lah tu, kau kena build credibility untuk mendapat kepercayaan. Selalu orang marah Awani tau. Sebab apa? Asal marah Awani? Bukan marah Awani. Contohnya Awani kan, kalau dia benda tu macam tengah current, tengah berlaku, Awani akan lambat sedikit. Faham? Mana yang berita lain dah keluar dulu. Adakah itu sebabnya dia jadikan trusted, sebab betul-betul confirm baru keluar? Betul, exactly. Kita tak nak gigih berlumba-lumba menjadi yang pertama, tapi kita nak menjadi yang paling tepat. So sometimes kalau kau nak jalan dulu, kau jalan dulu, tak apa. Kau dinampak seperti aku yang first break news ni, fine, good for you. Tapi kita orang lagi prefer jadi betul daripada cepat.
Faham. Yang penting fakta berbanding dengan apa orang cakap clicks, viral dan sebagainya. So itu lagi penting. Okay, tu dia pasal Luqman. Sebenarnya banyak yang nak sembang, tapi member ni nak pergi on air. Kita tanya pasal Liverpool. Alah, patut tu tanya awal. Kenapa? Member Man U tau. Itulah patut jadi kau saja kan nak tanya pasal Liverpool lambat sebab kau tahu aku tak boleh cakap dah nak kena on air dah. Tapi Luqman, ada kata-kata akhir mungkin dari peminat kau, mungkinlah sebab sebelum ni orang tengok news, baca straight. Sekarang ni tengok Luqman dalam keadaan yang bukan sempurna macam mana yang betul. Sebab bukan pembaca berita. Bukan baca berita lah. Ada tak pesanan untuk peminat-peminat yang mungkin atau juga boleh promote podcast Tiba? Kat sana. Dia bukanlah jadi sempurna ke apa, dia jadi diri sendirilah. Sebab aku rasa orang semua tahu dan cukup matang untuk tahu bahawa semua news anchor kat luar sana dia orang bukanlah macam tu bila kat rumah ke apa kan. Pesanan untuk orang kat luar sana, jangan terlampau taksub. Tu saja. Tak kisahlah bola ke, politik ke, apa ke, podcast mana kau minat ke. Yang aku dapat nampak sepanjang aku kerja Awani dekat 10 tahun ni dan aku buat podcast sekarang adalah yang paling penting adalah orang yang duduk tengah-tengah. So kalau kau dengar pasal satu isu dibincangkan, didebatkan dan sebagainya, kau jangan terlampau taksub. Kalau kau setuju walau apa pun. Kalau kau tak setuju walau apa pun. So keep an open mind dan dengar kepada fakta lah. So dia general advice ni sebab dia bukan pasal politik, jadi pasal semua benda. Betul. Pasal Tiba, boleh search Tiba Podcast, TIBER dekat YouTube, dekat Spotify. Kita upload seminggu sekali. InsyaAllah kita cuba hari Khamis. Itu pada anda minta 2 kali seminggu. Itu pun dah penat nak buat dah seminggu sekali. Betul. So tengoklah macam mana. Kalau tim banyak macam dia orang ni boleh lah. Kita orang ni semua buat sendiri je. Kan? Ni semua equipment mahal semua ni, ada set semua kan. Alah, aku rasa boleh kot. Tiba tu dekat apa tu? Dekat Awani. Tak pun Tiba dekat TV Astoria. Right. Nanti kita discuss memang Boleh. Alright, itu saja podcast untuk kali ini. Kalau nak tengok podcast macam biasa setiap hari Rabu pukul 8 pagi, digital, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Shop. Kita ucapkan terima kasih kepada Luqman. Terima kasih. Semoga terus berjaya di career dan juga apa-apa yang boleh tumbuh. Kita kena bahan tumbuh. Apa siap. Thank you Podcast Tinker. Luqman kalis maki babe. Aku dalam grup Awani, member memang kena target je kalau Liverpool. Awani bola. Memang dia lah tempat target. Kalis lah. Memang kalis. Tak, sebab kalau fan MU macam tu. Fan MU ni dia berlindung di sebalik numbers. So dia 20 orang bantai kau seorang. Kita padahal ke bantai lah. Tapi memang steady. Tapi bagilah dia orang kan. Aku support gila. Okay, jumpa lagi lepas. Assalamualaikum, bye-bye.